Sebagai pengenalan, jati diri merupakan unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri adalah identiti individu, masyarakat, dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Dalam pada itu, jati diri juga merujuk kepada rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, pahaman, dan pandangan sejagat sesuatu kaum. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, jati diri diartikan sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa sama ada dari segi adat, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, suatu bangsa, dan sebagainya. Jati diri adalah harga diri yang menggambarkan watak pribadi setiap bangsa maupun suku kaum. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Juria Long pada tahun 2012, beliau menjelaskan bahwa konsep jati diri seseorang terbagi kepada dua peringkat, yaitu peringkat individu dan kelompok sosial yang dianggotainya. Seterusnya, Muhammad Fauzi Osman dan Muhammad Azhar Abdul Hamid pada tahun 2002 telah merumuskan bahwa jati diri bukanlah bersifat lahiriah semata-mata. Ia merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, walaupun tidak dinafikan bahwa kewujudan konseptual ini dizahirkan melalui perlakuan, pertuturan, dan penulisan. Seterusnya, komunikasi antara budaya. Seiring dengan perkembangan waktu, pergerakan komunikasi antara budaya ke berbagai tempat yang lain telah menjadi perkara yang biasa. Hal ini menyebabkan komunikasi antara dua budaya dapat terjalin dengan mudah dan tanpa disedari. Ketika kedua-dua budaya tersebut berinteraksi, akulturasi akan berlaku melalui interaksi komunikasi antara sesuatu budaya dan akan digunakan oleh budaya lain tanpa menghilangkan jati diri dan identiti sesuatu budaya. Moss pernah berkata, komunikasi antara budaya merupakan komunikasi di dalam sekelompok masyarakat yang mempunyai perbezaan dari segi bangsa, etnik, sosioekonomi, dan gabungan pelbagai budaya. Beliau juga menjelaskan bahawa budaya merupakan perkembangan cara hidup yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dan akan diturunkan kepada generasi akan datang. Dari aspek asimilasi, menurut Solato menggambarkan penduduk Punan Murung yang berjumlah 400 hingga 500 orang tinggal di 4 penempatan di kawasan Murung. Hubungan baik antara kumpulan Kristian, Hindu dan orang berkumpai dalam kegiatan sehari-harian, amalan rutin dan pekerjaan serta penduduk kampung yang menunjukkan fleksibiliti dan toleransi terhadap etnik dan bangsa yang berbeza pertalian agama. Berkumpai dan Punan bergabung dalam mencari gerhana bersama-sama menyertai perjumpaan desa atau pertemuan dengan pegawai negeri atau wakil syarikat pembalakan yang berdekatan. Mereka juga saling membantu apabila kekurangan kayu api, alat ataupun ubat-ubatan. Namun dari segi penyelesaian corak ritual dan kebiasaan makanan, ada perbezaan antara Punan Murung dan juga orang berkumpai. Penyesuaian oleh Punan Murung terhadap ciri-ciri berkumpai boleh dikenal pasti apabila Punan Murung cenderung berbahasa berkumpai. Hal ini kerana bahasa berkumpai digunakan sebagai bahasa perantaraan seluruh wilayah. Assalamualaikum dan hai, saya akan membentangkan nilai tanggungjawab terhadap negara dan warga negara. Nilai jati diri kebangsaan akan memberi impak nilai tanggungjawab yang tinggi kepada seseorang individu. Tanpa nilai jati diri yang kuat, sifat tanggungjawab kepada negara tidak akan wujud. Malah seseorang individu tersebut tidak akan rasa tergugat jika kedaulatan negara diancam. Menurut Othman, amalgamasi merupakan proses interaksi biologi yang terjadi antara kaum melalui perkahwinan campur. Menurut Fakihah, suatu ketika dahulu, amalgamasi berlaku dengan syarat kelompok yang dominan membenarkan kelompok yang minoriti melakukan amalgamasi. Melalui kaedah temumbual dengan responden, terdapat proses amalgamasi yang berlaku dalam etnik Punan itu sendiri. Hal ini di mana makcik kepada responden itu sendiri merupakan etnik Punan yang berkahwin dengan Melayu Sarawak. Hal ini demikian menunjukkan bahawa
Etnik Punan itu juga mengamalkan proses amalgamasi. Meskipun dengan proses amalgamasi yang berlaku di dalam Malaysia, nilai jati diri dan nilai tanggungjawab terhadap negara dan warga negara masih wajar diterapkan ke dalam diri masyarakat Malaysia. Segregasi adalah proses sosial menyebabkan suatu individu atau kumpulan sosial yang diasingkan dengan kumpulan sosial yang lain. Pengasingan dalam aspek tempat kediaman, perkhidmatan, adat, bersam dan agama. Dalam sosioekonomi, dalam cara kehidupan lama masyarakat etnik Punan, segregasi berlaku dalam bidang pekerjaan, iaitu berdasarkan penulisan Desi 2007 mengatakan kaum lelaki menjalankan pekerjaan mereka di kawasan hutan, iaitu memburu, manakala kaum wanita adalah bercucuk tanam dan juga menenun. Sungguh pun begitu, mereka masih saling berinteraksi dan berkomunikasi sesama mereka walaupun berbeza jantina. Pada waktu malam, etnik Punan akan berkumpul bersama dan bersembang tentang aktiviti harian mereka. Selain itu juga, bukan komunikasi sesama sendiri saja perlu diamalkan. Malahan komunikasi antara budaya juga perlu dipraktikkan. Hal ini kerana agar jurang sosial tidak berlaku sesama etnik lain. Pluralisme merupakan sesuatu pemahaman atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima kewujudan sesebuah kemajmukan dalam sesuatu kelompok masyarakat. Seterusnya, masyarakat di Sarawak telah dianggap sebagai sesebuah masyarakat yang berbilang kaum. Terdapat banyak kaum atau bangsa yang dianuti oleh masyarakat Sarawak dan juga terdapat perbezaan budaya yang tersendiri. Etnik Punan melalui proses pluralisme kebudayaan, iaitu mengalami perubahan amalan terdahulu dan kini. Hal ini demikian kerana perubahan zaman pada masa kini telah mengubah cara hidup kerana generasi muda kini telah didedahkan dengan pendidikan. Selain itu, kehidupan berburu di hutan juga telah berkurangan dan kini mereka menjalankan kehidupan yang lebih moden. Justru itu, tindakan ini juga dapat mewujudkan warga negara yang terbuka, iaitu menjalani kehidupan yang maju ke hadapan. Hal ini juga mengubah mereka untuk memilih memajukan sesebuah kaum tersebut. Etnik Punan adalah kumpulan etnik yang dijumpai di Sarawak. Etnik Punan ini berbeza dan tidak ada kaitan dengan etnik Penan. Punan merupakan masyarakat yang terdiri daripada bangsawan, biasa dan hamba. Kehidupan masyarakat Punan ini dikelilingi oleh alam semula jadi. Mereka juga bercucuk tanam sebagai sumber untuk kelangsungan hidup mereka. Corak kehidupan Punan kini telah berubah kerana perubahan zaman. Generasi sekarang telah didedahkan dengan pendidikan serta ilmu pengetahuan yang baik di sekolah. Etnik Punan ini juga kaya dengan kesusastraannya yang unik, iaitu bahasa. Pihak yang bertanggungjawab haruslah memperkasakan maklumat mengenai kaum etnik Punan ini, memartabatkan budaya menjulang seni adat.